saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, yang telah pun bersama dengan saya mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing kali yang ke-6 pada pagi tadi. Pada hari ini 26 Oktober 2021, saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, telah mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing kali yang ke-6. Mesyuarat ini merupakan mesyuarat kedua yang dilaksanakan pada tahun 2021 bagi membincangkan perkara-perkara dasar dan isu-isu berkaitan pengurusan pekerja asing. Mesyuarat mengambil maklum bahawa jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 22 Oktober 2021 telah bersetuju dengan cadangan prosedur operasi standard SOP kemasukan pekerja asing ke Malaysia bagi semua sektor yang dibenarkan, yang mana sektor peladangan menjadi sektor pertama yang dibenarkan untuk menerima kemasukan pekerja asing baru. Ketibaan semua pekerja asing hanya melalui pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan KLIA 2, serta di Sabah dan Sarawak yang akan ditetapkan beberapa pintu masuk yang akan diumumkan kemudian. Tempoh kuarantin diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan tempoh kuarantin wajib selama 7 hari di pusat kuarantin yang telah diperakui oleh kerajaan. Majikan bertanggungjawab untuk menanggung semua kos untuk membawa masuk pekerja asing ke negara ini. Mesyuarat pada hari ini turut membincangkan tentang pelan rekalibrasi parti yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Untuk program rekalibrasi pulang sehingga 21 Oktober 2021, seramai 147,705 orang parti yang telah berdaftar, dan daripada jumlah tersebut seramai 124,423 orang parti telah pulang ke negara asal. Kerajaan telah menjana RM71 juta atau 71,368,700 ringgit, RM71,368,700 daripada pelaksanaan program rekalibrasi pulang ini melalui bayaran kompaun yang dikutip. Kejayaan pelaksanaan program rekalibrasi pulang ini didorong oleh pembukaan kaunter khas untuk memudah cara kepulangan parti di beberapa pintu keluar negara seperti lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan juga KLIA 2. Begitu juga di Setulang Laut dan Pasir Gudang di Johor. Saya juga ingin maklumkan untuk program rekalibrasi tenaga kerja, seramai 212,926 orang parti telah berdaftar untuk kita regularisekan mereka sebagai pekerja asing yang sah. Daripada jumlah tersebut, seramai 34,318 orang parti telah lulus verifikasi dan 20,889 gagal verifikasi, manakala seramai 157,719 orang parti masih belum hadir proses verifikasi di Jabatan Imigresen Malaysia. Kesemua peserta yang gagal dalam proses untuk diregularisasikan program rekalibrasi tenaga kerja ini akan secara automatik kita hantar pulang melalui program rekalibrasi pulang. Kutipan wang cagaran untuk program rekalibrasi tenaga kerja terkumpul sehingga 20 Oktober 2021 adalah sebanyak
RM106,463,000. Manakala kutipan hasil bagi program ini adalah RM4,146,266 yang merangkumi fee rekalibrasi, levy, PAS, visa dan fee proses. Sehubungan itu, kerajaan akan terus melaksanakan program rekalibrasi tenaga kerja sehingga 31 Disember 2021 dengan membuka semua sektor kecuali sektor yang beku, yang telah pun dibekukan sebelum ini. Suka untuk saya ingatkan bahawa pelan ini merupakan suatu peluang kepada semua majikan yang masih menggajikan parti untuk tampil dan berdaftar untuk pelan rekalibrasi parti supaya semua individu yang berada di Malaysia adalah berdokumen dan sah. Sehingga 31 Disember 2021 ini kita berikan peluang. Dan selepas itu, kita akan adakan operasi secara besar-besaran. Saya ingin maklumkan kepada semua majikan, kita bukan hanya nak memastikan mereka ni tampil ke hadapan, tapi kita juga mahu majikan mengambil ini sebagai suatu yang serius kerana masalah yang lebih besar adalah apabila mereka tidak mempunyai dokumen. Baru-baru ini kita mempunyai masalah apabila kita nak berikan vaccination, apabila mereka ada yang mati kerana COVID. Semua itu menimbulkan masalah kepada kita semua. Bukan sebab itu kita hanya bagi tempoh sehingga 31 Disember. Selepas ini Kementerian KDN akan kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia untuk melakukan operasi secara besar-besaran. Terima kasih dan saya serahkan kepada Datuk Seri Sarawak. Tak ada apa, ya? Tak ada apa. Alright. Ada soalan? Sebab itu tadi kita bincang. Gagal pertamanya sebab umur. Polisi yang selama ini ada dalam negara kita adalah apabila seseorang itu berada untuk menjadi pekerja asing, dia hanya boleh berdaftar masa dia berumur 45 tahun ke bawah. Kemudian kita benarkan, kita sambung sehingga 10 tahun. Bila dah 10 tahun, berumur 55 tahun. Tapi ada yang dah sepatutnya balik umur 55 tahun, tapi dia oleh kerana masalah COVID baru-baru ini, maka kita belum ada polisi untuk bagaimana nak mengiktiraf mereka ini. Sama ada nak hantar pulang ataupun mereka, kerana mereka masih lagi mahu bekerja dalam negara kita. Itu akan kita dapat penjelasan daripada Jemaah Menteri kerana itu adalah polisi baru. Sebab itu kita tak umumkan pada hari ini. InsyaAllah selepas kita dapat persetujuan daripada Jemaah Menteri, baru kita umumkan. Okey. Yang berdaftar dengan kita yang paling banyak adalah sektor pembinaan. Ada lebih kurang 122,000. Saya ada statistik di sini. Sektor pembinaan dah pun daftar dengan kita 122,075. Ini parti yang berdaftar untuk bekerja semula dalam program rekalibrasi. Kita belum berikan kelulusan lagi, tapi mereka telah pun berdaftar dengan kita. Perkilangan 65,484, peladangan 7,176, pertanian 12,003. Inilah jumlah mereka yang telah pun berdaftar mengikut sektor. Okey. Ada yang KDN? Apa dia?
Saya baru dengar ni. Saya tak tahu pun perkara ni. Walau bagaimanapun segala kesalahan sesiapa saja, kalau ada laporan polis, ada siasatan, kita akan berikan kerjasama lah. Buat masa ni saya tak tahu pasal isu. Okey. Terima kasih. Transfer dalam timer je lah.